Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada anda yang setia dan juga sudi menonton kami Bicara Naratif pada malam ini. Seperti kebiasaan pada hari Isnin jam 9 malam di saluran berita RTM, TV1 dan juga penstreaman secara dalam talian di RTM Klik. Sudah pastinya Jabatan Meteorologi Malaysia memberikan amaran taburan hujan yang luar daripada kebiasaan ataupun taburan hujan lebat di beberapa negeri yang akan memberikan risiko dan juga petanda-petanda bahaya dan juga berwaspada untuk kejadian banjir dan juga kejadian-kejadian faktor-faktor semula jadi seperti tanah runtuh dan sebagainya. Namun begitu, malam ini kita memberikan perincian berkenaan tentang isu tanah runtuh yang sudah pun dilaporkan berlaku di beberapa negeri. Spesifiknya di Negeri Sembilan ada beberapa daerah yang sudah pun terjejas di berkenaan tentang kawasan tanah runtuh tersebut. Untuk kita bercakap lebih lanjut tentang keperluan pemerkasaan komuniti dalam menangani ancaman bencana geologi tanah runtuh, malam ini saya amat bersati untuk kita bersama dengan Tuan Haji Hisamuddin Termidi, Ketua Pengarah Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia. Assalamualaikum, selamat malam Tuan Haji, apa khabar? Waalaikumsalam. Terima kasih bersama kami pada malam ini. Okey Tuan Haji, secara ringkasnya mungkin tanah runtuh ini membawa pengertian kepada kejadian alam ataupun kejadian alam sekitar yang membawa kepada isu gelongsoran tanah yang melibatkan faktor geologi dan juga bukan geologi. Namun perincian kepada kejadian tanah runtuh yang ditambah hebat dan juga menjadi katalis disebabkan oleh taburan hujan itu, bagaimanakah punca-punca utama berkenaan tanah runtuh ini boleh kita kenali secara bersama Tuan Haji? Terima kasih Encik Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton. Sebelum saya menjawab soalan pertama yang dilontarkan oleh Encik Ismail, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak RTM, khususnya Bicara Naratif, kerana menjemput JMG ataupun Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia. JMG mempunyai peranan yang besar, terutamanya berkenaan dengan memberi khidmat kepakaran berkaitan dengan geosains, seperti bencana tanah runtuh ini, mengenai penilaian bahaya dan risiko cerun. Okey, berkenaan dengan tanah runtuh, ia adalah satu bentuk bencana geologi yang boleh ditakrifkan sebagai satu gelongsoran tanah atau pergerakan tanah dari satu kedudukan biasanya yang lebih tinggi, kedudukan yang lebih rendah, disebabkan oleh ketidakstabilan. Dia mengikut cerun disebabkan oleh tarikan daya graviti, dan ia boleh berlaku secara pantas ataupun secara perlahan. Pergerakan ini boleh disertai dengan ejen pembawa lah, seperti aliran air, lumpur ataupun pokok-pokok kayu. Okey. Secara mudah, tanah runtuh ialah proses yang menyebabkan bahan-bahan pembentuk cerun bergerak menuruni ataupun keluar dari cerun. Bahan-bahan pembentuk cerun itu seperti tanah, batuan, bahan tambakan atau debris, ataupun gabungan bahan-bahan tersebut. Punca tanah runtuh berlaku ni boleh disebabkan oleh faktor semula jadi, atau faktor bukan semula jadi, atau kedua-duanya sekali. Faktor semula jadi yang menjadi sebab ialah seperti geologi, contohnya kelemahan batuan ataupun tanah itu sendiri, geomorfologi ataupun landform bentuk tanah tu, seperti cerun tak stabil atau curam. Di samping itu kita ada juga faktor yang mencetus tanah runtuh seperti curahan hujan yang tinggi dan juga gempa bumi. Okey. Disebutkan tentang antara faktor semula jadi dan juga faktor bukan semula jadi. Namun seketika kita berikan penumpuan tentang apa yang dibawa ataupun impaknya itu, apakah faktor-faktor tahap kecerunan itu juga boleh menentukan impak ataupun kesan yang dibawa oleh tanah runtuh yang bermula daripada kawasan di dataran tinggi kepada dataran rendah tersebut, Tuan Haji? Berkenaan dengan faktor-faktor tersebut, kita melihat sudut kecerunan satu perkara yang perlu kita ambil kira. Biasanya kecerunan yang melebihi 25% dia boleh menyebabkan boleh berlakunya kejadian
tanah runtuh. Okey, ataupun gelongsoran tanah. Gelongsoran tanah. Tuan Haji, melalui pihak kementerian dan juga dilaksanakan melalui Jabatan Mineral dan juga Geosains Malaysia dalam menangani isu di kawasan cerun dan juga kawasan berbukit yang berisiko, apa yang dilakukan dan juga bagaimana peranan itu diterjemahkan, Tuan Haji? Okey, secara amnya peranan kementerian ataupun Kementerian Tenaga dan Sumber Asli melalui JMG, Ya. ceramnya kami memetakan kawasan tersebut dari aspek bencana geologi. Kemudiannya kami mengenal pasti zon bahaya dan juga zon yang berisiko bencana geologi seperti tanah runtuh dan gempa bumi. Selain itu, kami juga mengadakan program kesedaran awam ataupun pemerkasaan komuniti terhadap bencana geologi ini. Dan juga kita mengemukakan cadangan-cadangan mengenai pemulihan dan mitigasi cerun. Itu secara amnya lah. Okey. Untuk sehingga ke tarikh ini, mungkin kalau dilihatkan kepada kejadian tanah runtuh yang signifikan, puluhan kejadian tanah runtuh yang signifikan juga telah pun dilaporkan sehingga penghujung 2021. Namun begitu, untuk kita melihat dengan lebih jelas mengapa berlakunya peningkatan yang ketara sejak akhir-akhir ini dalam kejadian tanah runtuh, Tuan Haji? Kita boleh katakan perkara mengenai climate change ni adalah sesuatu yang menjadi bualan ataupun perkataan yang disebut oleh orang ramai. Memang secara saintifiknya climate change ni daripada aspek geologi, dia boleh menyebabkan pertambahan tanah runtuh yang ketara. Sebab daripada aspek geologi, kita mempunyai perubahan ulangan seperti musim kering dan musim hujan yang ekstrim. Dan perkara tersebut tidak menentu. Jadi ini menyebabkan berlakunya gangguan kepada proses geomorfologi yang mempercepatkan proses luluh hawa ataupun aging effects kepada bumi ataupun kepada cerun tersebut. Jadi dia boleh menyebabkan kehakisan dan juga ketidakstabilan yang mencetus kepada geologi itu, bencana geologi tersebut. Okey. Mengikut kepada taburan hujan yang luar daripada kebiasaan, malah kejadian banjir kilat dan juga banjir besar yang berlaku di kawasan Lembah Kelang, juga dengan perubahan monsun timur laut pada tahun 2021 sehingga penghujung tahun 2021, 121 insiden tanah runtuh telah pun dilaporkan di seluruh negara. Dapatan ini mungkin membawa kepada satu dapatan yang membimbangkan dan juga membawa kepada satu gambaran yang merisaukan. Apakah ia merupakan perkara yang normal disebabkan oleh perubahan monsun yang berlaku sepanjang tahun, ataupun ia merupakan sesuatu kejadian yang dianggap sebagai mungkin lebih daripada kebiasaan berbanding tahun-tahun dan juga dapatan sebelumnya? Okay, untuk makluman daripada segi statistik setakat 3 Januari setakat hari ini, pada sebelah pagi sebanyak 243, bukan 121, 243 tanah runtuh telah direkodkan oleh JMG. Di samping terdapat 55 lokasi cerun atau jalan runtuh yang direkodkan oleh JKR melalui pelapuran di Big Bend JKR di sepanjang tempoh monsun timur laut ni. Jadi secara relatif memang terdapat pertambahan kejadian tanah runtuh direkodkan berbanding dengan tahun lepas. Keadaan ini sememangnya sudah tentu membimbangkan. Kerana ia boleh menggugat keselamatan awam. Seperti memberi risiko terhadap kehilangan nyawa, kerosakan harta benda, tak kira sama ada milik persendirian ataupun milik kerajaan. Jadi ia sudah tentu memberi kesan kewangan kepada kerajaan. Sebab bila berlaku intan runtuh, kerja-kerja pembaikan terpaksa dilaksanakan. Setakat ini intensiti hujan yang di luar jangkaan seperti yang dilaporkan oleh Met Malaysia sehingga 850 mm sehari menjadi faktor pencetus kepada bilangan
tanah runtuh yang tinggi. Dan menurut pihak JKR, kos bagi penyelenggaraan dan baik pulih infrastruktur jalan ni dianggar lebih kurang 1 bilion. Okey Tuan Haji, dalam aspek keselamatan cerun ini kita sedia faham ia mungkin tertakluk di bawah bidang kuasa mungkin JKR dan juga PBT mengikut kepada lokasi dan juga geografi kawasan tersebut. Namun dalam aspek penyelarasan pelaporan tanah runtuh termasuk kawasan cerun di bawah seliaan PBT, dalam perihal ini tugas-tugas penyelarasan itu bagaimana ia diterjemahkan ataupun ia dilakukan Tuan Haji? Di Malaysia kita mempunyai Pusat Induk Cerun Negara atau PICN. Okay. Di bawah PICN kita ada Intergovernmental Committee on Slope Management ataupun ICSM. Okay. Berdasarkan Intergovernmental Committee tersebut ataupun jawatankuasa antara kerajaan, JMG telah dilantik sebagai peneraju bagi kumpulan kerja pemetaan bahaya dan risiko cerun. Okey. Jadi pelaporan tanah runtuh ni diselaraskan di bawah PICN, di mana PBT merupakan ahli-ahli dalam jawatan kuasa kerja tersebut. Jadi berdasarkan kepada jawatan kuasa kerja tersebut, kami dapat kerjasama daripada pihak PBT untuk melaporkan kejadian-kejadian tanah runtuh. Di samping itu, kita ada juga memohon kepada Jabatan Kerajaan Tempatan meminta supaya PBT juga melaporkan kejadian tanah runtuh kepada PIC JMG Negeri. Supaya perkara ini dapat diselaraskan dan juga dilaporkan secara harian kepada Pusat Kawalan Operasi Bencana Pusat, POB Pusat, untuk tindakan selanjutnya. Okey. Maknanya kalau dalam skala secara harian itu melalui peneraju bagi kumpulan kerja pemetaan bahaya dan risiko cerun ini berdasarkan kepada pelaporan harian itu dan ditambah pula dengan situasi banjir dengan taburan hujan yang lebih daripada kebiasaan yang berlaku sekarang, apakah kekerapan itu akan ditambah untuk kita memastikan agar berwaspada dan juga berhati-hati kepada kebarangkalian kejadian tanah runtuh itu dapat diperhebatkan dari semasa ke semasa, Tuan Haji? Berhubung dengan soalan tersebut, kita memang ada membuat penilaian risiko berkenaan dengan kawasan-kawasan terbabit. Jadi bagi kawasan tanah runtuh yang melibatkan elemen at risk seperti kawasan penempatan, industri dan sebagainya, JMG akan menentukan zon bahaya dan zon kawalan bagi tujuan operasi penyelamatan. Okey. Zon bahaya dan zon kawalan ini diwujudkan bagi membolehkan kawasan-kawasan yang mempunyai tanda-tanda awal ketidakstabilan cerun yang boleh mengancam keselamatan awam diketahui. Okey, untuk kita memastikan agar aspek dari segi pelaporan keselamatan cerun dan juga bagaimana amaran awal dapat diberikan, untuk amaran perpindahan awal di kawasan-kawasan dan khususnya kepada penduduk yang berada di kawasan yang berisiko tinggi dan juga tidak selamat dalam perihal tanah runtuh ini, apakah kaedah yang dilakukan dalam penilaian risiko khususnya di kawasan-kawasan kediaman yang berisiko tinggi tersebut, Tuan Haji? Seperti yang saya maklumkan tadi, maknanya JMG akan membuat pemetaan zon bahaya dan zon kawalan. Selain itu, kita juga perlu mengetahui dari perspektif geologi ataupun geomorfologi, misalnya kecuraman cerun. Seperti yang saya sebut 25% 25 darjah yang perlu dipantau. JMG akan membuat penilaian teknikal, menyarankan langkah-langkah mitigasi segera di tapak kejadian, contohnya cadangan berkaitan keperluan membuat sama ada
tindakan pengosongan ataupun dari segi aspek perlindungan kepada cerun ataupun mitigasi kepada cerun. Ya. Jadi kita juga akan mendapatkan pandangan daripada agensi teknikal yang lain sebelum disarankan kepada PBT untuk tindakan selanjutnya. Okey. Dan juga penilaian juga sebarang keputusan untuk perpindahan itu juga akan turut dinilai oleh pihak PKOB ataupun pihak operasi bencana, Pusat Kawalan Operasi Bencana, untuk melihat bagaimana penilaian teknikal daripada agensi-agensi berkaitan itu akan diambil kira untuk diteruskan dengan langkah dan juga lanjutan yang seterusnya. Tuan Haji, kita nak berehat seketika, semuanya kembali nanti dalam Bicara Naratif seketika ini. Kita bersua kembali dalam Bicara Naratif. Sudah pastinya malam Isnin ini kita membawakan perincian bukan sahaja kepada isu banjir yang sedang berlaku di beberapa negeri ketika ini, tetapi juga tentang isu kejadian alam semula jadi, iaitu kejadian tanah runtuh. Keperluan pemerkasaan komuniti dalam menangani ancaman bencana geologi tanah runtuh, faktor-faktor semula jadi dan bukan semula jadi telah pun diceritakan oleh Tuan Haji Samudin seketika tadi. Tuan Haji, mengikut kepada laporan yang baru diterima, 13 laluan membabitkan 5 daerah di Negeri Sembilan ditutup untuk semua kenderaan, manakala 4 lagi hanya dibuka untuk kenderaan berat susulan jalan runtuh dan dinaiki air setakat mungkin petang semalam dan sebagainya. Jadi perihal kepada kejadian yang berlaku di Negeri Sembilan pada ketika ini, apakah taburan hujan lebat lebih daripada kebiasaan itu menjadi katalis ataupun menjadi gambaran yang menghebatkan lagi impak dan juga kesan tanah runtuh yang berlaku di kawasan-kawasan yang disebutkan, Tuan Haji? Okay, terima kasih Encik Ismail. Berdasarkan kepada maklumat terkini, lebih banyak laluan-laluan telah ditutup, ya, dan sebahagian laluan hanya boleh dilalui oleh kenderaan-kenderaan berat. Memang dalam pelaporan biasanya mengenai lokasi tanah runtuh, kami hanya menandakan ataupun memaklumkan sebagai satu lokasi, walaupun dalam lokasi tersebut, ya, contoh macam jalan untuk Kuala Kelawang ke Genting Peras, walaupun kita nyatakan satu lokasi, tetapi di situ terdapat banyak runtuhan-runtuhan yang berlaku. Sampai mengikut rekod yang dimaklumkan oleh JMG Negeri Sembilan Melaka, terdapat 42 runtuhan di sepanjang jalan Kuala Kelawang Genting Peras. Begitu juga terdapat 19 runtuhan di sepanjang jalan ke stesen pemancar gelombang mikro Gunung Telapak Buruk. Berkenaan dengan katalis ataupun pemangkin, pada kami sebut sebagai pencetus. Ya, memang ia sebagai taburan hujan yang lebat, ya, yang berterusan, merupakan pencetus utama kepada kejadian tanah runtuh ini. Ya. Di samping faktor penyumbang lain seperti bahan geologi tersebut, okay, contoh macam tanah ataupun batuan, dan juga seperti yang saya maklumkan sebelum ni, cerun-cerun, kecuraman cerun tu berapa darjah dan sebagainya. Seperti yang dimaklumkan di sini, kebanyakannya melebihi 50%. Ya. Jadi sebab itulah bila ada pencetus hujan lebat, dia mudah berlakunya tanah runtuh. Bahan geologi pembentuk cerun yang terdiri daripada batuan yang terlalu hawa tinggi berpotensi untuk mengalami kegagalan cerun apabila menerima curahan hujan yang tinggi. Jadi sudah tentu faktor semula jadi ini, iaitu perubahan iklim yang ekstrim, lebih besar kalau kita bandingkan dengan aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh manusia lah. Dan ini kita boleh katakan memberi kesan berganda, ataupun kita sebut istilah bencana dalam bencana. Okey.
Itu disebutkan tentang bagaimana aktiviti manusia juga menjadi antara faktor dan juga faktor-faktor semula jadi juga menjadi penentu kepada tahap dan juga impak serta dampak yang dibawa oleh kesan itu terhadap di kawasan dataran rendah yang dibawa daripada kawasan bertanah tinggi. Namun begitu Tuan Haji, dalam aspek keselamatan cerun dan pergerakan tanah di kawasan bukit, penilaian awal yang dilakukan oleh pihak jabatan dalam menentusahkan atau memberi amaran mungkin kebarangkalian tanah runtuh itu akan berlaku. Berkenaan dengan soalan tersebut, selain daripada kami membuat tindakan ketika kejadian bencana geologi, kami juga mengambil langkah awalan ataupun langkah proaktif dalam proses pengurangan risiko bencana geologi tanah runtuh ini, iaitu melalui pemetaan bahaya dan risiko cerun. Setakat ini seluas 1,850 km persegi telah dipetakan secara terperinci. Ini adalah merupakan kawasan hotspot tanah runtuh di seluruh negara. Di seluruh negara itu. Ya, dengan menggunakan kaedah LIDAR ataupun yang disebut sebagai Light Detection and Ranging. Salah satu kaedah lah ya. Okey, maklumat-maklumat ni kami telah kongsikan dengan agensi dan juga PBT yang berkaitan bagi tujuan pengurusan cerun serta kawalan perancangan pembangunan dan juga guna tanah yang lestari. Okey. Melalui sistem yang kami bina, kami ada satu sistem dipanggil NATSIS atau National Terrain and Slope Information System. Okey, dalam sistem itu juga selepas itu dan juga korelasi daripada itu juga difahamkan ada juga dijalankan program pemantauan ataupun apakah pemantauan secara berkala dalam aspek kritikal ini juga turut dilakukan Tuan Haji? Selain daripada kita membuat langkah proaktif iaitu membuat pemetaan risiko dan bahaya cerun, kami juga membuat pemantauan cerun-cerun kritikal. Cerun-cerun kritikal secara berkala bagi memantau keadaan semasa cerun. Ya. Setakat ini sebanyak 254 cerun kritikal telah dipantau dan 128 cerun dikategorikan sebagai cerun kritikal tahap tinggi yang memerlukan tindakan mitigasi segera yang wajar dilakukan oleh PBT yang berkenaan. Ya. Dimaksudkan dengan cerun kritikal tahap tinggi ini, ia boleh mendatangkan kerosakan dan juga kemusnahan termasuk nyawa. Okay. Maklumat-maklumat ni kami telah kongsikan, terutamanya berkenaan tanda-tanda awal. Tanda-tanda awal berlaku ancaman tanah runtuh di media sosial seperti di Facebook, di Twitter dan juga di laman web GMG. Jadi ia bertujuan untuk memupuk sifat kewaspadaan dan kepekaan berterusan masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di kawasan yang dikategorikan sebagai hotspot tanah runtuh. Ya, itulah dia Tuan Haji, kalau kita tengok perkongsian visual ini, faktor-faktor geologi tanah dan juga faktor-faktor tentang bentuk muka bumi juga memainkan peranan, khususnya kepada bagaimana tahap kecerunan yang berlaku. Seperti yang disebutkan tadi, juga boleh memberikan kita kata gambaran kepada bagaimana risiko dan juga impak yang dibawa oleh tanah runtuh ataupun kejadian tanah runtuh itu boleh berlaku. Tuan Haji, kita nak berehat seketika untuk kita memberikan laluan kepada berita terkini untuk membawakan perkembangan khususnya kepada situasi banjir yang berlaku di seluruh negara. Jadi ayo sama-sama kita berikan laluan kepada berita terkini. Kita berehat seketika. Terima kasih berita terkini untuk perkembangan dan juga laporan yang dibawakan. Kita masih lagi bersama dengan Tuan Haji Hisamuddin, Ketua Pengarah Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia, keperluan pemerkasaan komuniti dalam menangani ancaman bencana geologi dan tanah runtuh. Tuan Haji, seketika tadi kita memberikan gambaran berkenaan lebih daripada 200 kejadian tanah runtuh di beberapa kawasan seluruh negara yang dilaporkan sepanjang perubahan monsun pada tahun 2021. Cuma ada yang menimbulkan persoalan, apakah aktiviti-aktiviti manusia ataupun kegiatan ekonomi penyumbang
tunggal kepada kejadian tanah runtuh yang seringkali dilaporkan ataupun yang seringkali dipaparkan di media-media masa, Tuan Haji? Okay, dan terima kasih Encik Ismail. Jawapannya sudah tentu tidak semestinya aktiviti ekonomi ataupun aktiviti manusia yang menjadi punca tunggal kepada kejadian tanah runtuh. Okey. Sebenarnya terdapat banyak faktor lain yang perlu diambil kira ataupun dilihat berkaitan kejadian sesuatu tanah runtuh tu. Biasanya kita bahagikan kejadian tanah runtuh tu disebabkan oleh dua faktor. Pertama, faktor pencetus ataupun faktor penyebab. Faktor pencetus tadi ataupun catalyst yang seperti disebutkan Encik Ismail, kita dah sebut sebagai hujan lebat yang melebihi daripada kebiasaan. Kalau di sini dinyatakan curahan hujan yang berterusan, dia tak semestinya lebat tetapi dia berterusan. Yang biasanya lebih 3 hari, melebihi 200 mm, merupakan faktor pencetus. Selain daripada itu, kita juga mungkin dapat faktor pencetus lain seperti gempa bumi yang berlaku di Sabah pada tahun 2015. Faktor penyebab dia boleh jadi faktor semula jadi ataupun faktor bukan semula jadi. Faktor semula jadi seperti yang dimaklumkan tadi adalah lazimnya berkaitan dengan geologi dan geomorfologi. Geomorfologi itu adalah mungkin rupa bentuk, sudut kecunan juga. Geomorfologi berkenaan dengan landform lah, rupa bentuk tanah ataupun cerun tersebut. Secara geologi seperti jenis batuan tersebut ataupun kekuatannya dan sebagainya lah. Manakala untuk faktor bukan geologi pula, bagaimana ia boleh menjadi antara penyumbang kepada kejadian gelongsuran tanah ataupun tanah runtuh itu? Okey, faktor bukan geologi biasanya kita sebut yang dilakukan oleh manusia lah. Yang dilakukan oleh manusia seperti kelemahan dalam reka bentuk atau kejuruteraan. Contohnya bila kita membuat pembinaan di cerun yang terlalu curam, di mana kita mengabaikan kepentingan maklumat geologi. Selain daripada itu, pembersihan kawasan ataupun land clearing. Lazimnya proses ini akan meningkatkan kadar air larian permukaan atau surface runoff. Jadi dia mempercepatkan hakisan. Bila kita buat land clearing, kita akan buka kawasan, jadi lebih banyak air akan terkena kepada permukaan dan lagi mudah untuk dihakis. Selain daripada itu, ketidaksesuaian guna tanah. Contohnya pembinaan berhampiran rizab sungai ataupun di tempat yang cerun terlalu curam. Faktor yang biasa ialah kurang penyelenggaraan. Terutamanya berkenaan sistem perparitan ataupun pengaliran air bila berlaku hujan. Apakah air tersumbat dan juga air dia akan menyebabkan air tidak dapat dialirkan dengan baik dan akan menyebabkan air akan berkumpul dan menyebabkan tanah ataupun batuan digenangi air ataupun dipenuhi air lah. Perihal tentang kurang penyeliaan dalam proses pembinaan struktur penstabilan ataupun perlindungan cerun ini, bagaimana ataupun sejauh mana kekerapan penyeliaan itu perlu dilakukan supaya sekurang-kurangnya dalam aspek struktur penstabilan ataupun perlindungan cerun itu boleh dipastikan keberkesanannya dalam satu tempoh-tempoh yang ditentukan?
Penyediaan merujuk kepada semasa pembinaan memang perlu dilaksanakan. Ya. Selain daripada itu, penyeliaan atau pemantauan perlu juga dibuat dari semasa ke semasa mengikut kadar sela masa tertentu ataupun secara berkala. Tuan Haji, dalam aspek tumbuhan berakar ataupun aspek pokok ini, ia membawa satu kepentingan dan juga satu faktor yang signifikan dalam perihal untuk memperlahankan aliran air ataupun sebagai tadahan hujan. Dalam perihal penebangan tumbuhan berakar pada tanah cetek, apakah ia juga menjadi penyebab kepada kejadian tanah runtuh ataupun gelongsoran tanah yang sering berlaku, Tuan Haji? Okey, seperti yang dimaklumkan secara umumnya, bila kita buat pembersihan kawasan untuk tujuan pertanian ataupun pembangunan, dia akan menyebabkan permukaan tanah terdedah. Terdedah kepada curahan hujan secara terus. Jadi ini akan meningkatkan kadar larian air permukaan ataupun surface runoff. Jadi sekaligus ia meningkatkan kadar hakisan. Jadi dia boleh menyumbang kepada tanah runtuh. Okey, dan ini juga menyebabkan peningkatan kadar larian air di permukaan seperti yang disebutkan oleh Tuan Haji tadi, sekaligus mungkin boleh memberikan, kita kata, kesan dalam meningkatkan proses hakisan dan menyumbang kepada kejadian tanah runtuh. Itu pemahaman asasnya. Tuan Haji, struktur binaan kita melihat pada ketika ini dalam proses dan juga aspek pembangunan, khususnya untuk penempatan, kediaman, malah untuk penempatan komersial dan sebagainya, yang kadang-kadang memberi tekanan kepada cerun, memberikan keadaan yang lemah kepada cerun tersebut sehingga berlakunya aspek-aspek keruntuhan dan sebagainya. Jadi bagaimanakah penilaian risiko diberikan ataupun tidak terdapatkah penilaian risiko dilakukan dalam mempertimbangkan sama ada binaan itu sesuai untuk dilakukan pembangunan di kawasan-kawasan yang bercerun dan juga di kawasan bertanah tinggi, Tuan Haji? Okey, berkenaan dengan soalan tersebut, sebenarnya sebelum sesuatu pembinaan atau pembangunan dicadangkan di sesuatu kawasan, kita perlu mengetahui sama ada tempat tersebut sesuai untuk dibina ataupun untuk dimajukan seperti yang dicadangkan. Jadi dalam hal ini pihak JMG melalui kementerian ataupun melalui KESA telah menyediakan garis panduan pemetaan geologi terin. Sebenarnya garis panduan ini kami dah buat pun semenjak tahun 2010 yang lalu. Ia bertujuan untuk menyelaras kaedah penilaian sesuatu kawasan bagi tujuan pembinaan, di mana daripada garis panduan tersebut kita boleh menyediakan peta kesesuaian pembangunan yang boleh digunakan dalam menilai permohonan di OSC ataupun One Stop Center lah. Okey. Untuk kawasan yang kurang sesuai dilakukan pembangunan, macam mana kajian ataupun proses penilaian dilakukan, Tuan Haji? Mungkin mereka perlu membuat kajian lanjut di mana mereka boleh mengemukakan cadangan penyelesaian kejuruteraan bagi kawasan yang tak sesuai, daripada cadangan-cadangan berdasarkan kepada penyelesaian kejuruteraan. Perkara tersebut perlu ditimbang ataupun dibawa kepada pihak OSC. Okey. Maka engineering intervention itu juga diambil kira dan juga diambil dalam perihal untuk memastikan agar walaupun kawasan itu berisiko tetapi meminimalkan impaknya itu dapat dilakukan. Ada juga dilakukan aktiviti pembangunan dicadangkan di negeri Selangor untuk dirujuk pada jawatan kuasa teknikal. Apa yang boleh digambarkan untuk jawatan kuasa teknikal tersebut? Bagi kawasan-kawasan sensitif alam sekitar, biasanya cadangan pembangunan tersebut akan dirujuk kepada jawatan kuasa teknikal kawasan sensitif alam sekitar.
Ya. Ini merujuk kepada negeri Selangor. Jawatan tersebutlah yang bakal menilai cadangan pembangunan tersebut. Okey. Baik, Tuan Haji, kita juga nak membawa perihal tentang penlibatan komuniti dan juga apa yang dirangka oleh pihak JMG dalam konteks pemerkasaan komuniti khususnya kepada usaha mitigasi dan juga persediaan kepada ancaman bencana tanah runtuh ni, Tuan Haji. KETSA, Kementerian Tenaga dan Sumber Asli melalui JMG telah merangka program pemerkasaan komuniti dalam menangani ancaman bencana geologi tanah runtuh. Sebenarnya program ini telah pun dibentangkan dalam mesyuarat perancang fizikal negara atau MPFN yang ke-38 pada Julai tahun lepas yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Program ini telah diluluskan oleh Majlis Perancang Fizikal Negara. Jadi berdasarkan kepada perancangan yang telah dibuat oleh JMG, kami akan mengadakan program pemerkasaan. Ya. Pada tahun ini dijangka di 2 tempat, iaitu di Sungai Tiang di Cameron Highland dan juga di Gunung Jerai di Kedah. Okey. Jadi dengan adanya program ini diharap kita dapat melahirkan local actors, orang-orang yang boleh diberi kemampuan untuk menjadi orang hadapan dalam menangani bencana tanah runtuh ini, supaya dengan adanya kita memberi pengetahuan kepada mereka, mereka mengetahui mengenai contohnya seperti tanda-tanda awal tanah runtuh. Ya. Untuk kita meminimalkan impak dan juga memitigasikan impak perihal tanah runtuh ini, pelibatan komuniti juga penting dan perihal pada pengetahuan kepada komuniti juga amat penting untuk kita memberikan respon awal kepada kejadian yang bakal berlaku dan juga yang sedang berlaku. Tuan Haji, kita nak berehat seketika, semenjak kembali nanti dalam bicara naratif kita akan menyimpulkan rancangan kita pada malam ini. Kita bersua kembali dalam bicara naratif. Dalam tempoh lebih kurang hampir sejam kita bersiaran tadi, sudah pasti kita membawakan gambaran tentang faktor-faktor menjadi punca kepada gelongsoran tanah ataupun kejadian tanah runtuh dan apakah tujuan dan juga tindakan mitigasi yang boleh dilakukan, juga pelibatan komuniti. Masih lagi bersama dengan Tuan Haji Hisamuddin, Ketua Pengarah Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia. Tuan Haji, pengharapan untuk kita melihat kejadian tanah runtuh ini boleh dielakkan ataupun sekurang-kurangnya impaknya itu boleh diminimalkan untuk tidak memberikan kesan langsung kepada kehilangan nyawa, harta benda dan sebagainya. Jadi dalam perihal tersebut, apa yang boleh dilakukan dan juga bagaimanakah tindakan yang boleh dilaksanakan, Tuan Haji? Terima kasih Encik Ismail. Sudah tentu kementerian ataupun KETSA melalui JMG berharap setiap entiti keluarga Malaysia mempunyai peranan yang perlu dimainkan bersama-sama dalam memastikan kejadian tanah runtuh dapat dikurangkan, serta menjamin keselamatan awam terutama yang tinggal di kawasan-kawasan yang berisiko. Terdapat peranan-peranan yang perlu dimainkan oleh pihak-pihak tertentu, contohnya seperti komuniti, kewaspadaan dan kepekaan komuniti setempat dalam memahami risiko setempat, terutamanya yang tinggal di kawasan yang terdedah kepada ancaman tanah runtuh. Mereka boleh memainkan peranan secara berkelompok di antara penduduk untuk sentiasa berwaspada dengan tanda-tanda ketidakstabilan cerun yang berlaku di sekitar mereka. Komuniti selaku risk recipient atau penerima risk boleh dikatakan sebagai first responder. First responder kerana mereka merupakan entiti yang akan mengambil langkah paling awal sebelum menunggu kedatangan pihak berkuasa. Jadi komuniti perlu diperkasakan dengan maklumat yang mencukupi
bagi memahami risiko yang wujud di kawasan mereka supaya bersiap siaga sebelum bencana berlaku. Tuan Haji, apa yang disebutkan tadi adalah tentang pelibatan semua pihak, bukan saja di pihak first responder, pada pihak teknikal dan juga pihak pengurusan bencana. Namun dalam perihal perubahan iklim yang ekstrim pada ketika ini, kejadian bencana yang melibatkan situasi geologi ini semakin kerap berlaku. Untuk perihal sekarang ini, sebagai penutupnya, di manakah kawasan-kawasan yang berisiko dijangkakan akan berlakunya dan juga kerap berlakunya kejadian tanah runtuh? Okey, berkenaan dengan kawasan-kawasan di mana boleh berlakunya bencana geologi dan sebagainya, biasanya seperti kawasan tanah tinggi dan bercerun yang melebihi 25%, dan dilapisi oleh bahan geologi seperti tanah atau batuan yang sensitif dan cenderung untuk berlaku kejadian tanah runtuh dan aliran puing. Biasanya kolubium lah yang yang telah hasil daripada luluh hawa. Okey, selain daripada itu, kawasan yang didasari batu kapur adalah cenderung juga untuk berlaku kejadian lubang benam. Ini bencana-bencana geologi yang lain, ya. Kawasan tanah lembut dan gambut cenderung untuk berlaku kejadian tanah mendap. Ya. Dan kawasan yang berhampiran dengan lembangan sungai dan laluan di lereng bukit juga terdedah kepada bencana geologi lah. Untuk kita menutup bicara kita pada malam ini, Tuan Haji, harapan Tuan Haji mewakili Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia dalam perihal untuk turut bersama-sama membantu pihak yang berwajib dan juga pengurusan mitigasi bencana khususnya tanah runtuh ini, apakah yang boleh digambarkan sebagai kesimpulan pada malam ini, Tuan Haji? Sudah tentu komuniti mempunyai peranan yang besar untuk sama-sama membantu dalam menghadapi atau menangani ancaman bencana tanah runtuh ini. Ya. Sebab mereka merupakan seperti yang saya sebutkan tadi adalah first line of defense ataupun first recipient yang berhadapan dengan bencana tanah runtuh. Jadi diharap dengan adanya program pemerkasaan komuniti dapat diberikan pengetahuan dan juga kebolehan untuk mengenal pasti tanda-tanda awal tanah runtuh. Di samping kita menyediakan maklumat-maklumat melalui modul-modul pembelajaran supaya mereka dapat menyediakan peralatan-peralatan tertentu supaya mereka dapat juga mengetahui bila tanah runtuh boleh berlaku. Okey, jangkaannya untuk kita melihat impak dan juga tujuan mitigasinya. Terima kasih sekali lagi Tuan Haji bersama dengan kami. Itu dia Tuan Haji